لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لنا لمن نعبدك وأنعم الملائكة وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسد لا نفعنا بهم في الدارين. Keempat, fatanah. Artinya cerdik. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan dan berhujah akan mereka itu dan membatalkan dakwa mereka itu yang batilah. Keempat, sifat yang keempat yang wajib bagi segala rasul-rasul ialah sifat fatanah. Fatanah arti fatanah dalam bahasa Melayu cerdik. Dengan sekira-kira ni rupa cerdik tu macam mana? Dengan sekira-kira ada pada mereka itu. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu segala rasul. Sekira ada pada mereka itu ada apa? Kuasa. Kekuasaan, kemampuan atas menghentikan. Kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan. Kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan. Lawan tu maknanya orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang melawani dengan perkataan Rasul. Jadi rupa cerdik, fatanah tu artinya cerdik. Cerdik, bijak, kepintaran, begitu. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu, pada segala rasul, kuasa, kemampuan atas menghentikan perkataan segala lawan. Menghentikan segala lawan maknanya memutuskan perkataan segala lawan. Dan berhujah. Dan berhujah akan mereka itu akan segala lawan. Dia cerdik di sini, dia rupa dianya ialah pada orang yang jadi rasul wajib pada akal, wajib pada akal bahwasanya ada pada orang yang jadi rasul tu kemampuan, kekuasaan, nisbah akalan dia. Kuasa bukan kuasa mana tenaga tu tidak. Bahkan kita katanya kuasa pada akal dia. Ada kemampuan pada akal dia atas menghentikan perkataan segala lawan, atas memutuskan perkataan segala lawan. Jadi dia apabila orang bercakap tu dia boleh keluarkan cakapan untuk nak memutuskan perkataan lawan. Dan berhujah berdalil, membalas kataan akan kataan mereka itu, kataan segala lawan. Orang kata begini, ia boleh jawab dengan secara betul. Dan membatal
segala dakwa mereka itu segala lawan yang batilah. Dakwa orang kafir yang palsu, Nabi kuasa untuk nak membalaskan, untuk nak bagi nampak katanya perkataan mereka adalah perkataan yang palsu. Itu ciri. Dengan sebabnya kenapa boleh katanya wajib pada akal orang yang jadi rasul bersifat dengan sifat sifat fatanah, dengan sebabnya kita maklum adalah tugasan bagi orang yang jadi rasulnya ialah mendakwahkan manusia kepada Islam. Mendakwahkan, menyerukan manusia kepada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan manusia pada zaman dibangkitkan rasul-rasul itu tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ banyaklah akan perbahasan akan perkataan orang kafir yang melawani dengan dakwah segala rasul-rasul. Maka sekiranya kalau orang yang jadi rasul itu tidak ada kepintaran pada akal dia, tidak ada cerdik pada akal dia, dia tak kuasa. Dia tak kuasa nak memutuskan, nak menghentikan perkataan lawan. Kalau orang kafir berhujah kata dengan suatu perkataan yang melawani dengan dia, dia tak tahu nak kata, dia tak tahu nak jawab. Itu maknanya tidak ada cerdik. Maka cerdik di sini cerdik di sini itu maknanya ada kekuasaan, ada kemampuan nisbah akal dia. Sekiranya macam mana perkataan orang kafir yang berhujah mari yang datang, semuanya boleh dijawab oleh segala rasul, boleh mematahi akan perkataan itu. Jadi kalau kita katanya kalau berdebat dengan Nabi, dengan orang-orang jadi rasul, tak boleh nak berdebat. Dengan sebab akalan dia tu kuat, kekuatan akal dia tu kuat, dia boleh mematahi akan segala perkataan lawan dan boleh menghujahkan. Orang kata begini, dia boleh jawab dengan dalilnya begini sehingga lawan bagi orang kafir itu mengaku kalah. Dan membatalkan segala dakwaan mereka itu yang batilah. Dakwaan segala lawan, segala orang kafir yang palsu, maka semuanya boleh dijawab. Boleh bagi nampak katanya dakwaan itu adalah dakwaan yang palsu. Itu jadi maknanya sifat fatanah tu ialah kebijakan, artinya cerdik, kepintaran yang ada pada segala rasul. Maka kepintaran artinya fatanah, cerdik sana itu yang diguna, kita maklum gunanya pada segala untuk nak meretahkan sahabat dia, untuk nak bergaulkan dengan sahabat dia. Tapi yang pentingnya ialah seperti kata tadi, ialah orang yang jadi rasul itu tugasan dianya dilantik itu untuk nak dakwahkan orang yang tak mengenali Allah kepada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk nak dakwahkan orang yang tidak beriman kepada Allah kepada beriman. Maka dalam keadaan gitu macam-macam perkataan orang kafir lah, yang kata yang berhujah, maka semuanya dia boleh jawab, dia boleh membatahi oleh segala rasul. Tidak ada hujah-hujah orang kafir apabila dia hujahkan Islam akan dakwah, akan apa yang dikata oleh segala rasul tu. Orang yang jadi rasul tak tahu nak jawab, tak tahu nak ukar macam mana. Tidak ada. Begitu. Habis. Mustahil lawannya iaitu bodoh. Tak tahu bodoh tu dengan mana takdilah. Sekiranya kalau ada hujah daripada orang kafir, sekiranya kalau ada dakwa yang palsu daripada orang kafir,
orang yang jadi Nabi itu tak tahu nak jawab. Tak tahu nak jawab. Itu maknanya tidak ada kepintaran pada akal. Jadi maksud bodoh ni bukan katanya tak tahu, bodoh sampai tak tahu nak bilang, tak tahu nak, bukan sampai begitu. Tapi maksudnya sekadar katanya orang kafir, apabila orang kafir itu hujah, seperti kata pada Nabi itu tukang sihir, ayat Quran tu sihir, maka Nabi ada jawab. Nabi itu banyaklah tuduhan orang kafir terhadap Nabi, maka semuanya boleh jawab. Begitu. Sekiranya kalau tak boleh nak hujah, tak boleh nak lawan dengan perkataan orang kafir, maka sekadar tu dah dikatakan bodoh. Itu dah mustahil. Dan dalil fatanah itu bahwasanya jika ternafi daripada mereka itu oleh fatanah. Dalil yang menunjuk di atas wajib bersifat dengan bersifat oleh segala rasul, bukan sekadar Nabi kita saja, segala rasul mulai daripada Nabi Adam seterusnya wajib bersifat dengan sifat fatanah itu bahwasanya jika ternafi daripada mereka itu, jika tidak ada sifat fatanah, jika ternafi daripada mereka itu oleh fatanah, maknanya jika tidak ada sifat fatanah, tidak ada kebijakan, tidak ada kecergasan pada akal mereka, nascaya tiada kuasa atas mendirikan hujah atas segala lawan mereka itu. Tentu sama sekali mereka tak mampu, tak kuasa atas mendirikan hujah, mendirikan dalil-dalil atas segala segala lawan mereka itu. Orang kata dia tak tahu nak jawab. Orang kata tak tahu nak jawab. Orang datangkan dakwaan yang palsu, dia tak tahu nak jawab. Dan iaitu tiada kuasa mendirikan tu. Mustahil. Kenapa? Kerana mukhabar oleh Quran dengan mendirikan mereka itu segala rasul akan hujah atas segala lawan. Sebab dalam Quran tu banyak ayat-ayat menunjuk bahawasanya orang yang jadi rasul itu boleh dapat kuasa mendatangkan, mendirikan hujah di atas segala lawan. Tengok kita cerita Nabi Ibrahim ketika dia menghancurkan berhala-berhala tu, untuk nak lepas, tengok dia cakap katanya bal fa'alahum kabiruhum hadha. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan dia membuat akan oleh yang besar daripada mereka itu. Tapi bukan maksud yang besar tu berhala yang besar. Bahkan maksud dengan yang besar tu ialah diri mereka itu. Nabi Nuh pun sama. Dalam Quran pun ada sebut katanya aksar sehingga orang kafir tu katanya kami tak kuasa nak berhujah dengan Nabi Nuh sebab Nabi Nuh tu sangat menghujahkan kami. Kami sebut dia Nabi Nuh ada jawab. Nabi sebut orang kafir sebut Nabi Nuh ada jawab. Jadi maknanya sebab dalam Quran tu banyak sangatlah, ada beberapa tempat dalam Quran menyebutkan menunjukkan di atas banyak hujah-hujah yang dijawab, yang dihujah oleh segala rasul-rasul atas segala lawan. Itu menunjuk katanya sabit. Tengok. Maka sabitlah cerdik mereka itu segala rasul. Apabila sabit ia cerdik, mustahillah bodoh segala rasul. Begitulah. Jadi pada katanya sifat fatanah tu ialah satu sifat yang wajib bagi segala rasul. Fatanah tu mana cerdik, bijak, ada kepintaran sehingga dia boleh berhujah, boleh membatahi segala perkataan segala orang kafir. Nak bijak siapa begitu. Sekiranya kalau orang yang jadi rasul itu tidak ada kebijakan, bahkan akal fikiran tu biasa orang aja. Jadi maknanya bukan kata bodoh sampai ke
sampai kepada tak pandai bilang tu, tak pandai kira tu bukan begitulah. Maknanya akalan biasa manusia pun itu dah mustahil. Biasanya kalau kitanya tengok kita orang itu apabila ada hujah-hujah daripada orang kafir, setengah-setengah hujah tu kita tak tahu nak jawab. Tak tahu nak jawab. Kena pergi tanya orang-orang yang alim dulu. Kalau orang kata begini, kita nak jawab macam mana? Itu setengah daripada menunjuk katanya setengah daripada kitanya kekurangan ilmu. Apabila ada datang hujah, kita tak tahu nak jawab. Ada kalanya kekurangan kepintaran kita tak tahu nak jawab juga. Jadi maknanya segala Rasul ini dengan sebab tugasan dianya begitu dah. Tugasan dianya ialah dah begitu apa dia? Untuk nak melawani dengan orang kafir setengah padanya. Maka tak dapat tidak. Nisbah akalan dia tu mesti kena kuat daripada orang kafir. Kalau tidak, tak boleh nak mengalahkan orang kafir nisbah fikirannya. Nisbah hujah, nisbah perkataan. Itulah. Dan harus pada hak segala Rasul, pada segala Anbiya dan Rasul alaihi salatu wassalam, segala sifat manusia yang tiada mengurangkan qadar, yakni peringkat mereka itu yang maha tinggi. Sekarang masuk pula pada segala perkara yang harus bagi segala Rasul. Harus di sini harus pada akal. Bukan masalah harus pada syarak. Harus pada akal. Katanya dan harus pada hak segala anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Harus, yakni harus pada akal. Kita maklumlah benda harus itu kalau berlakunya tidak diterimai oleh akal, kalau tak berlaku pun diterimai oleh akal. Apa perkara yang harus bagi segala Rasul? Dia katanya harus tu ialah segala sifat manusia. Harus segala sifat yang ada pada manusia. Sifat yang ada pada manusia tapi yang tiada kekurangan, yang tiada mengurangkan qadar, yakni peringkat mereka itu segala anbiya dan rasul. Peringkat mereka itu yang maha tinggi. Memanglah peringkat Nabi, peringkat Rasul itu peringkat yang amat tinggi. Maka harus, maknanya boleh berlaku. Berlaku pun boleh diterimai oleh akal, tak berlaku pun diterimai oleh akal. Bukan katanya buat berdosa tak berdosa, bukan makna begitu. Itu harus pada syarak. Macam mana sifat manusia yang tiada mengurangkan peringkat kalau berlaku? Seperti makan. Makan memang sifat manusia. Sebab kalau malaikat tak makan. Jadi makan bukan sifat manusia, bukan sifat malaikat. Minum dan sakit. Memang manusia ada sakit, ada sehat. Dan bergurau. Dan bergurau. Itu biasa manusianya begitu. Sifat manusia ada bergurau, tapi bergurau tu yang halal. Tidak sampai makruh, tidak dikarenakan halal itu maknanya tidak makruh, tidak haram. Jadi memanglah Rasul dan Anbiya ialah manusia. Mereka itu adalah manusia. Maka segala sifat manusia mestilah ada pada Rasul. Harus berlaku, bukan mesti, maknanya harus berlaku pada Rasul. Seperti makan, minum, tidur, berjalan, apa semua, mandi, maka semuanya segala sifat manusia. Mana benda yang berlaku di manusia tu yang tak jadi kekurangan, maka harus berlaku daripada orang yang jadi Rasul. Sebab tu kalau orang cerita Nabi ada makan, jangan terasa pelik lah. Makan juga Rasul. Biasa dia manusia. Nabi kahwin juga Rasul.
Dia manusia, bukan malaikat. Nabi ada tidur. Jangan terasa pula tidur juga Nabi. Jangan kata begitulah. Sebab manusia biasalah tidur. Lagi pula je tidur itu tidak menjadi mengurangkan akan peringkat mereka itu yang tinggi. Ya kena ada rehat, ada apa. Qadha hajat apa semua. Itu sifat perkara yang harus pada sifat bagi sifat manusia ke semua. Qadha hajat, hajat besar, makan panas, berpeluh, dan berpeluh, maka semuanya segala sifat manusia yang tidak mengurangkan pada peringkat mereka itu. Sehingga jadi maksud dengan katanya segala sifat manusia, makna segala perkara yang berlaku di manusia. Benda yang ada, yang berlaku, yang dibuat oleh manusia. Itu panggil sifat manusia. Jadi maknanya nak kata segala sifat manusia, yang ini bukan sifat Tuhan. Bukan sifat malaikat, bukan sifat hayawan. Begitu. Jadi perkara yang harus bagi segala rasul-rasul itu ialah sifat manusia. Maknanya sifat-sifat perkara-perkara yang ada berlaku di manusia, ada berlaku di rasul sebab mereka manusia juga. Sebab Nabi ini bukan apa dia? Bukan malaikat. Nabi ini bukan Tuhan. Kalau Tuhan bersifat dengan sifat ketuhanan, kalau malaikat bersifat dengan sifat malaikat, tak makan, tak minum, tak tidur, tidak berkahwin, tidak beranak. Itu kalau malaikat. Ini manusia biasalah. Ada anak, ada kahwin, ada anak, ada mandi, ada apa semua. Maka semua tu dikatakan segala sifat manusia. Sehingga apa dia? Rajin, malas. Ini nak bilang sekadar sifat manusia. Rajin, sifat manusia. Malas pun sifat manusia juga, tetapi kekurangan tidak adalah mustahil lah. Tapi nak kira katanya malas tu pun sifat manusia juga. Cakap bohong, cakap dusta, itu pun cakap dusta pun sifat manusia juga, tetapi mustahil. Yang sebab membawa kepada jadi kekurangan. Tapi nak ceritanya sifat manusia jugalah itu. Apa dia lagi banyaklah. Segala sifat manusia, tapi dia kait bukan semua sifat manusia semata-mata sifat manusia itu harus bagi segala rasul, bukan. Bahkan segala sifat manusia kalau berlaku di orang jadi rasul, jadi nabi, tak membawa kepada jadi kekurangan, jatuh peringkat kekurangan pada peringkat kerasulan, kenabian mereka, tidak. Seperti makan makan ni pun makan dengan secara beradab. Makan macam orang yang pelahat tu, itu pun mustahil juga. Makan macam binatang makan tak bismillah, tak apa. Makan dengan secara tomok, itu pun mustahil juga. Makan biasa. Minum pun begitu juga. Dan sakit yang tiada mengurangkan peringkat. Jatuh sakit, tapi kalau penyakit yang membawa kepada jadi kekurangan seperti gila, maka itu penyakit itu membawa kepada jadi kekurangan, itu mustahil juga, tak berlaku juga. Dan bergurau, tapi bergurau yang halal. Kalau bergurau yang sampai jadi makruh, jadi haram, tak berlaku juga. Biasalah manusia bergurau dengan isteri dia, dengan kekasihnya, sebab dia manusia. Ini maksudnya sifat manusia yang segala sifat manusia yang tak jadi kekurangan. Sekiranya kalau berlaku pada orang yang jadi rasul, jadi nabi. Itu harus. Harus dengan maknanya minum masalah. Makan minum itu kalau ada orang cerita kata Nabi ada makan roti masalah, Nabi ada minum air masalah. Apa kita kata? Biasa dia manusia. Kita tak terasa tak boleh jadi. Tak terasa begitulah. Kalau katanya Allah minum, makan minum, kita terasa macam mana? Tak boleh jadi. Kita potong terus lah. Sebab makan minum tu bukan harus pada Allah, bahkan mustahil.
Apalagi kita katanya berkahwin. Kalau orang cerita katanya malaikat Jibril berkahwin. Ada berkahwin. Maka kita jawab katanya akal kita tak terima. Lagi pulanya, apakah lagi kalau katanya Allah berkahwin dengan Siti Maryam masalah. Maka akal kita tak terima. Sebab benda tu benda mustahil pada Allah. Tapi kalau cerita kata Nabi kita ada kahwin dengan orang tu, dengan orang ni, dengan Aisyah ke, dengan Khadijah ke, kita jawab katanya biasalah manusia. Lagi pulanya berkahwin itu tak jadi kekurangan. Lepas tu kalau orang cerita kata ada seorang Rasul bangsa zaman dulu tak pernah berkahwin, maka kita terima juga pada akal. Sebab kahwin tu kalau berlaku pun diterima oleh akal, kalau tak berkahwin pun diterima oleh akal. Tapi kalau kahwin tu tak jadi kekurangan. Itu sifat manusia. Maka dia katanya, maka tiada bersifat mereka itu segala anbiya dan rasul dengan sifat ketuhanan, tak bersifat. Sebab dia bukan Tuhan, dia manusia. Dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat malaikat, seperti sifat malaikat, seperti tiada makan, tiada tidur, tak juga. Dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan qadar mereka itu. Tak bersifat juga, walaupun sifat ni ada berlaku kat manusia, tapi kalau berlaku kat dianya, kalau berlaku kat dia, kat orang jadi Nabi, jadi Rasul tu, membawa kepada jadi kurang qadar, kurang peringkat mereka itu. Seperti segala perkara yang mencederakan muru'ah. Seperti segala perkara yang mencederakan muru'ah. Muru'ah tu apa dia? Kita tengok kat tepi. Dia katanya qauluhu muru'ah artinya kemukaan. Muru'ah tu orang Melayu panggil marwah. Marwah. Kemukaan atau kemanusiaan, iaitu kemuliaan, sifat kemuliaan seorang dan kesempurnaan seorang, dan beberapa adab-adab, itu panggil muru'ah. Makan ada tertib dia, makan tak nampak macam makan binatang makan tu, tidak. Contohnya makan dengan tangan kiri, kalau dengan tidak ada uzur tangan kanan. Tangan kanan tidak ada uzur, dia makan dengan tangan kiri, itu merosakkan muru'ah semua. Jadi maknanya jadi muru'ah ni apabila seorang itu ada sifat muru'ah, maka dia akan bersifat dengan sifat kemuliaan, ia akan jadi orang mulia. Lagi pulanya dia akan mempunyai beradab, dia akan jadi orang yang beradab. Tengok. Sebab tu dia kata, dan beberapa adab pada sekalian itu, pada diri seorang, yang membawa oleh memeliharanya seorang akan kesempurnaan, kemuliaan dan beberapa adab tadi, kepada baik perangainya dan elok segala adatnya. Itu panggil, maknanya orang yang ada muru'ah. Kalau berjalan tu kita boleh tengoklah cara dia berjalan macam mana, cara dia makan minum cara mana, maknanya ada muru'ah. Nisbah tingkah laku dia tu ada beradab. Cakapan dia pun beradab. Jadi mana muru'ah. Jadi maknanya dia katanya, dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan qadar, yakni peringkat mereka itu, seperti segala perkara yang mencederakan muru'ah. Dan ketiadaan sejahtera, tiadaan selamat
daripada tiap-tiap barang yang meliarkan. Meliarkan maknanya meliarkan tiap-tiap barang yang meliarkan manusia daripada masuk dekat dengan mereka. Jadi maknanya tak boleh ada jugalah walaupun sifat manusia yang kalau ada pada siapa orang tak nak masuk dekat dengan dia. Seperti sakit dengan penyakit yang keji, yang sehingga orang tu tak segan nak masuk dekat dengan dia. Itu makna yang meliarkan manusia. Maknanya apabila orang jadi segan dengan dia dah. Itu tidak. Sebab Rasul ni kerjaan dia apa dia? Kena bergaul dengan manusia, kena dakwah manusia, kena jadi orang tu suka bergaul dengan dia. Tetapi kalau ada benda, perkara sifat penyakit ke masalah yang meliarkan manusia, yang jadi segan manusia nak masuk dekat dengan dia, itu pun tak boleh juga. Tapi kalau sakit, kalau demam, kalau biasanya, kalau demam, kalau apa, biasalah. Sebab orang pun tak segan dengan orang demam. Begitu. Dan tiap-tiap yang mencederakan hikmat, dibangkitkan mereka itu. Dan tiap-tiap atas pada tiap-tiap barang yang melihat. Mesti juga sejahtera daripada tiap-tiap yang mencederakan, yang mencacatkan hikmat, tujuan dibangkit mereka itu segala rasul jadi rasul. Kalau kita katanya gila ni sifat manusia juga. Gila sifat manusia juga. Tetapi kalau gila meluputkan, mencederakan, mencacatkan, meluputkan hikmat latih jadi rasul. Sebab latih jadi rasul ini untuk nak dakwah manusia, untuk nak memimpinkan manusia. Tiba-tibanya jadi gila tu menafikan, melawani, mencedera, mencacat akan kerjaan tugasan mereka. Begitu. Artinya apa dia lagi, kita katanya bisu masalah. Orang jadi rasul bisu tu mencederakan hikmat, sebab kita biasanya nak dakwah ni dakwah dengan mulut. Tetapi orang jadi rasul tu bisu tu tak boleh jadilah, sebab meluputkan, mencederakan, mencacat hikmat Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala membangkitkan mereka jadi rasul. Apa dia hikmat? Ialah nak menyerukan manusia kepada beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tibanya Rasul tu jadi gila, tiba-tiba Rasul tu tak bisu masalah, itu meluputkan hikmat, meluputkan apa dia? Tugasan. Jadi kita ulang balik sekali lagi. Dia katanya maka tiada bersifat mereka itu segala rasul dengan sifat ketuhanan, bukan sebab sifat ketuhanan iftikar dan istighna. Itu sifat ketuhanan iftikar dan istighna. Bersifat dengan wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Itu sifat bagi Tuhan, bukan sifat bagi manusia. Sifat yang jadi Tuhan, zat yang jadi Tuhan. Taklah situnya. Dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat malaikat. Tak juga. Sebab katanya yang harus bersifat dengan sifat manusia. Seperti tiada makan, misal bagi sifat malaikat, tiada makan dan tiada tidur. Dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan qadar mereka itu, yang mengurangkan peringkat mereka itu, mereka yang peringkat Nabi, peringkat Rasul itulah. Peringkat jadi Nabi, peringkat jadi Rasul tinggi daripada peringkat waliullah lagi. Maka sifat manusia sekiranya mengurangkan peringkat peringkat jadi Rasul jadi Nabi, itu pun mustahil juga nak berlaku. Jadi sifat manusia yang harus tu maknanya sifat manusia yang tak mengurangkan.
Tak jadi jatuh perangkat. Seperti ini misal bagi sifat manusia yang mengurangkan qadar. Sifat manusia yang mengurang. Seperti segala yang mencederakan muru'ah. Perkara yang mencederakan muru'ah. Seperti kita katanya makan sambilan berjalan. Makan sambilan berbual. Ketawa dengan suara yang kuat. Apalagi banyaklah perkara-perkara yang mencederakan muru'ah walaupun sifat manusia tapi itu mustahil nak ada. Seperti segala yang mencederakan muru'ah. Walaupun sifat manusia, makan sambilan berjalan sifat manusia juga. Lepas tu apa dia lagi? Seperti kencing dalam keadaan berjalan. Tapi Nabi ada kencing dalam keadaan kencing sambilan berdiri. Tapi Nabi ada buat tu untuk nak menyatakan, untuk nak menyampaikan hukum katanya harus, tidak haram. Itu tak apalah. Kalau tidaknya jadi mencederakan muru'ah juga kencing dalam berdiri tu. Sebab hukumnya ialah makruh. Tetapi Nabi ada kencing dalam berdiri supaya sahabat tengok, supaya sahabat tu tahu, kita tahu katanya kencing dalam berdiri bukan haram. Sebab pada masa itunya, pada masa itunya ada orang cakap katanya kencing dalam berdiri itu ialah hukumnya haram. Maka apabila Nabi tahu katanya ada orang cakap kata kencing dalam berdiri itu haram, Nabi pun kencing dalam berdiri untuk nak bagi tahu katanya bukan haram. Tidak haram. Itu Nabi buat tu untuk nak menyampaikan hukum. Maka itu tak dibilang katanya mencederakan perbuatan begitu, perbuatan yang mencederakan akan maruah tu taklah. Dan ketiadaan sejahtera ini setengah daripada sifat manusia yang mengurangkan qadar juga. Dan ketiadaan sejahtera atas pada segala perkara yang mencedera. Jadi maknanya setengah daripada sifat manusia yang mengurangkan qadar, yang mengurangkan peringkat mereka itu juganya ialah ketiadaan sejahtera daripada barang yang meliarkan. Ini setengah pada sifat manusia. Setengah daripada sifat manusia seperti busuk mulut, busuk badan. Orang nak masuk dekat tu segan dengan dia sebab badan dia tu bau busuk. Sebab kalau nak dengar Nabi bercakap tu orang segan nak dengar Nabi bercakap sebab mulut dia bau busuk. Masalah walaupun begitu sekalipun kalau kita tilik pada asal bau busuk badan tu biasalah, itu sifat manusia juga. Bau busuk mulut, itu sifat manusia juga ni. Tetapi itu tak boleh ada pada Rasul sebab membawa kepada orang segan nak masuk dekat dengan dia. Itu setengah daripada perkara sifat manusia yang mengurangkan qadar mereka. Jadi maknanya setengah daripada perkara sifat manusia yang mengurangkan peringkat mereka ialah ketiadaan sejahtera, tak selamat, dengan mana ada kat dia tu tiap-tiap barang yang meliarkan. Barang yang meliarkan. Jadi maknanya barang yang meliarkan manusia daripada mendekati dengan dia. Meliarkan manusia daripada berdekat dengan rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi maknanya kena selamat juga daripada perkara yang orang jadi segan nak masuk dekat dengan dia. Dan tiap-tiap yang mencedera, ini setengah pada sifat manusia yang mengurangnya ialah tiap-tiap cedera yang mencederakan, yang mencacatkan, yang mengganggukan hikmat tujuan dibangkitkan mereka itu segala rasul. Tujuan dibangkit itu untuk nak menyampaikan, untuk nak dakwah manusia. Tiba-tiba jadi gila, tiba-tiba jadi bisu, nak cakap tak boleh. Itu pun walaupun kita kata gila tu sifat manusia lah. Bisu tu pun sifat manusia. Tetapi kalau ada benda itu meluputkan hikmat Allah Ta'ala membangkitkan.
iaitu hikmat dibangkit, menunaikan segala syarak Allah, menunaikan segala undang-undang Allah Ta'ala, syarak, hukum syarak bagi Allah. Dan menerima umat akan dia, akan syarak Allah. Itu hikmat Allah Ta'ala melatihkan segala Rasul, ialah satunya untuk diri mereka menunaikan apa yang diperintah oleh Allah, syarak-syarak Allah, dan menerima umat mereka akan dia, akan syariat Allah. Terima daripada mereka itu, daripada segala Rasul-Rasul. Sebab, tengok. Apa dia? Seperti makan pada jalan, makan kat tengah jalan, makan sambilan jalan, dan cedera akal, itu pun jadi luput hikmat semua. Seperti makan di jalan, ini apa ni? Cedera maruah. Makan pada jalan, ini mencederakan maruah. Dia makan pada jalan ni, kalau orang biasa tak jadi apa. Kalau kita katanya kita orang awam, kita orang kampung, kita orang biasanya makan kat tepi jalan ke, makan sambil berjalan ke, itu tak jadi haram. Tak jadi haram sebab kita manusia biasa, orang yang biasa. Tapi kalau perbuatan makan sambil berjalan atau makan kat kedai tepi jalan tu membawa kepada jatuh maruah adalah haram. Apakah lagi segala Rasul? Kita sekarang pun, kita umat pun, mana-mana dia tengok keadaan seorang. Macam saya kalau pergi ke mana-mana tak pakai kopiah tu dah haram. Sebab pergi keluar pada rumah, keluar pada kawasan pondok, tidak pakai kopiah. Kalau nisbah bagi orang biasa, orang biasanya, bukan orang berlebay itu tak pakai kopiah, tak haram. Sebab bukan aurat. Tapi kalau nisbah bagi setengah orang tu, kalau tak pakai kopiah, jadi jatuh maruah. Jatuh maruah. Maka itu adalah haram. Jadi setiap perkara yang kalau buat jadi cedera pada maruah, itu adalah haram. Tapi maruah orang kita ni dia tak sama. Ni kita manusia, bukan kita orang biasa ni lah. Maruah orang kitanya tak sama. Maruah orang kitanya tak sama. Lagi pulanya adat tempatan pun dia tak sama. Adat tempatannya, adat tempatan tak sama. Kalau kat petani, kalau orang jadi guru, jadi apa, kalau tak pakai kopiah tu, jadi imam tak pakai kopiah, itu jatuh maruah. Tapi setengah-setengah tempat tu benda yang biasa. Jadi guru, jadi ustaz tak pakai kopiah tu, benda yang biasa. Itu tak jadi jatuh maruah terhadap mereka. Begitu. Tengok keadaan tempat-tempatan. Itu masalah maruah orang kita. Jadi tengoklah peringkat dia layak ke tak layak dengan dia tu, perbuatan yang dia buat walaupun orang lain buat tu benda yang biasa. Tapi kalau kita buat jadi membawa pada jatuh maruah, itu adalah kena pantang. Maka begitu juga nisbah bagi orang jadi Rasul, makan kat jalan, makan kat tepi jalan, makan sambilan jalan tu ialah perkara yang mencederakan maruah, perkara yang menjatuhkan maruah. Maka itu tidak berlaku walaupun kita kira asalnya sifat manusia. Tapi benda ni benda yang mustahil bagi orang jadi Rasul sebab jatuh maruah. Dan cedera akal, akal tak sepenuh akal. Ni meluputkan hikmat yang dibangkit atau meliarkan manusia. Dan kekurangan nasab, nasab tak melia, ini pun itu juga sebab satu perkara nisbah bagi orang dulunya, orang Arabnya, dia kira orang nasab tinggi ke nasab tidak tinggi. Bagi pulanya orang jadi Rasul ni ialah apa dia? Nak membawa, nak memimpinkan manusia. Maka manusia tak disanyungi melainkan orang yang nasab baik. Maka segala Rasul mesti daripada orang yang daripada keturunan nasab yang tinggi-tinggi.
Biar semua segala rasul ni daripada nasab keturunan yang tinggi-tinggi. Dan gumpuh jadi maknanya tidak ada tenang. Buat apa-apa dengan cara gumpuh, makan nak makan bagi cepat sudah, cepat habis. Kalau sembahyang pun nak bagi cepat habis. Kalau buat pun buat dengan secara gumpuh, nak bagi cepat. Setengah-setengah itu meluputkan akan maruah juga. Dia nak apa dia? Tenang. Tenang. At-ta'anni tenang. Bukan lambat. Tenang. Kalau setengah orang tu apabila datang perkara tu, macam mana saya nak buat, macam mana tanya orang tu, pergi duduk bangun, apabila datang masalah. Itu pun merosakkan maruah. Dia tenang. Ini biasanya sikap-sikap orang jadi pemimpin negara pun begitu. Sifat gupuh tak boleh ada. Lebih-lebih lagi kita tengok orang jadi menteri, orang jadi Perdana Menteri, apabila wartawan tanya begitu, tanya begini, dia relax. Nanti jawab satu persatu. Tidak adalah yang apabila orang tanya dia masalah berat-berat sikit, dia marah pada wartawan penanya ni. Tidak ada. Kita tengok itu manusia biasa yang jadi pemerintah, apakah segala rasul. Jadi mana sifat gumpuh tu walaupun sifat manusia, tetapi mustahil nak ada kat rasul. Sifat tenang, relax, itu ada. Maknanya tak jadi gelah gesah, buat apa-apa pun tak jadi nak cepatkan selesai, tidak. Dan takabur, itu pun setengah pada yang merosakkan maruah mereka. Dan buta, begitu juga. Tapi buta ni, kalau orang tanya macam mana ayah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, bapa Nabi Yusuf tu ada buta, maka kita jawab katanya itu selepas pada dia dah dakwah manusia. Jadi maknanya buta, sebab Nabi Yaqub ketika dia buta tu bila? Selepas pada dia dakwahkan umatnya, semua dah beriman dengan dia. Sebab Nabi dulu daripada Nabi Muhammad itu, Rasul dulu daripada Nabi Muhammad itu dakwah sekadar kaum dia saja. Kalau dalam kampung, sekadar kampung dia saja. Kalau kita katanya orang dalam kawasan dia saja, maka semua dah beriman ke semua orang dalam kaum dia, kaum Nabi Yaqub tu dah beriman ke semua. Maka dah habis tugasan. Dah dakwah semua, maknanya kalau buta pun tak mengapalah, sebab tugasan dia dah habis. Tunggu masa nak mati ya. Begitu juga penyakit yang ada pada Nabi Ayub. Kalau tak salahnya, maka itu dah selesai daripada dakwah manusia beriman dengan Allah Ta'ala ke semua. Dah berjaya. Dah habis kerja, maka itu tak mengapalah. Dan support satu penyakit yang ada kat badan. Yang jadi keji orang segan nak masuk dekat. Dan penyakit pecah belah, ini panggil juzam, penyakit kat kulit badan ke semua. Jadi penyakit begitu tu orang segan nak masuk. Orang segan nak masuk, seperti COVID tu lah. Kalau jadi COVID orang segan nak masuk dekat, maka itu ialah ke semua. Jadi pendek katanya harus segala sifat manusia, tapi tidak tidak mengurangkan maruah, lagi pulanya tidak jadi segan orang nak masuk dekat, dan tidak meluputkan hikmat dibangkitkan jadi rasul. Maka segala sifat manusia tu harus berlaku dan tak berlaku pada orang jadi rasul. Bukan masalah haram tak haram. Maka haram tak haram itu nisbah hukum syarak. Nisbah hukum syarak, apa yang haram pada kita, haramlah pada dia. Itu maklum, ini kita bercakapnya masalah harus pada akal. Begitulah.
Maka kita akhir di situ pada katanya, dan dalil harus bersifat mereka itu dengan sifat manusia. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وردد علينا وافتح تيجاني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah 10 minit lagi lebih kurang kita sama kitab Faridah Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunggu sekejap boleh? Tak tunggu sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua sahabat-sahabat, sahabat-sahabat seperguruan bersama Baba, saya nak maklumkan bahawa insya-Allah pada 16 sampai 23 hari bulan ni Baba insya-Allah akan datang di sini untuk berada di sini selama lebih kurang dalam seminggu. Jadi saya nak mengajak semualah yang berkesudian untuk memberikan sedikit hadiah atau sumbangan untuk kos sepanjang Baba berada di sini, iaitu kos penginapan, kos makan dan juga kos pengangkutan Baba di sini. Dan juga insya-Allah pada 23 hari bulan, hari terakhir itu kita akan susun juga untuk satu majlis pertemuan dengan Baba. Lokasinya akan dimaklumkan dan masa pun akan dimaklumkan insya-Allah. Dan kita akan rujuk pada inilah Baba sendiri nanti macam mana atur cara Baba. So untuk yang pentingnya saya nak maklumkan tentang tadi itulah, tentang keberadaan Baba di sini selama 7 hari insya-Allah. Jadi saya nak ajaklah siapa-siapa yang lain untuk sama-sama menyumbang sedikit dari sudut kewangan lah khususnya untuk kos penginapan, kos makan dan juga kos pengangkutan Baba di sini nanti. Dan kalau ada sesiapa yang ada kenalan ataupun ada kediaman ke homestay di sekitar Shah Alam khususnya untuk ditawarkan untuk Baba tinggal pun amat dialu-alukan kalau ada yang ada sebarang cadangan lah. So sebarang pertanyaan lagi boleh rujuk pada saya sendiri boleh. Nombor telefon saya tulis kat sini, nanti boleh call saya ataupun dalam grup, boleh tanya dalam grup juga insya-Allah. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis nombor telefon saya. Ustaz. Okey. Ustaz. Ya saya. Ustaz kira Ya. kalau ada sahabat-sahabat kita nak jemput Baba ziarah rumah dia boleh ke? InsyaAllah boleh. Maklumkan pada saya ataupun Ustaz Zaidi. Dia lalukan jugalah. Ada selama 7 hari ni. Saya ingat sampai hari ke-6 lah kot. Hari ke-7 Baba dah nak bertolak balik. Bolehlah nak ajak jemput Baba. Dan mungkin Baba akan datang bersama dengan isteri dan anak Baba insyaAllah. Sekeluarga. Jadi siapa-siapa yang boleh ajak nak jemput Baba datang, nak buat tahlil ke, nak buat doa selamat ke, pun dialu-alukan. Bergantung kepada kekosongan waktu masa itulah insyaAllah. Itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan lagi boleh tanya kat sini ataupun boleh call saya terus direct. Ataupun Haji Kamal Zaman pun boleh. Boleh rujuk pada Haji Kamal Zaman. Itu sajalah. Terima kasih, Ji. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.